Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kembali bersama kami di Malaysia. Hari ini 25 April 2022, 23 Ramadan 1443 Hijrah. Kembali bertemankan kami berdua akan terus menemani anda sepanjang 1 jam ini. Seperti biasa, nama saya Hanif Miswan. Dan saya Hazrina Kasim. Dan untuk hari ini, permulaan di Minggu Baharu, hari Isnin ini, kita mengharapkan agar semua penonton juga dalam keadaan ceria. Maklumlah berbaki lebih kurang 7 hari saja lagi. Betul. Nak meraihkan bulan Syawal. Dan sudah tentunya kami di Malaysia hari ini juga nak bawakan pelbagai perkongsian menarik hari ini. Kita nak bercerita tentang kumpulan yang saya percaya dalam kumpulan nasyid ini 25 tahun bertahan kekal, masih lagi relevan. Betul. Walaupun ahlinya tidak pernah berubah ya Hanif. Kan? Ini kumpulan Rabani. Ya, dan kita boleh cakap macam ni jugalah, membesar dengan mereka ini, lagu-lagu mereka ini. Dan hari ini akan kita bawakan sekejap saja lagi untuk mempersembahkan satu lagu yang sangat menarik juga untuk kita perdengarkan. Dan seperti biasa, ada satu lagi perkongsian yang juga istimewa. Ini perkongsian berkenaan dengan, yalah, kita tahu kalau merantau ni jauh ke negara orang, pastinya suasana berbeza. Betul. Apatah lagi bulan Ramadan ini, ada juga suasana yang cuba dihidupkan lah. Ada dua perkongsian. Satunya di Paris. Sangat menarik kan, asing negaranya tapi Ramadan tetap meriah. Dan satu lagi, ini antara yang dikejar oleh kita lah, diimpi-impikan untuk meraihkan Ramadan 10 malam terakhir di Tanah Suci Kota Mekah. Kita nak bawakan perkongsian yang cukup menarik ini bersama dengan anda seketika lagi. Dan pastinya juga kita nak berkongsilah dalam tempoh sebulan berpuasa ini ada pelbagai lokasi sebenarnya yang menarik, yang sesuai untuk kita jadikan lokasi untuk berbuka puasa. Selain daripada restoran, hotel, di rumah sendiri, ada juga suasana yang boleh menghidupkan waktu berbuka puasa kita. Kita boleh pergi berbuka puasa bagi mereka yang tinggal di Pantai Timur, di Kelantan. Cukup meriah sambutan berbuka puasa mereka, iaitu di dataran Sungai Kelantan. Biasanya kalau dah dibenarkan ni memang kita nak dapatkan suasana tu. Jadi kalau kita nak bercerita pun, jom kita tengok bingkisan yang disediakan ini. Silakan. Bulan Ramadan antara waktu yang dinanti-nantikan oleh seluruh individu yang beragama Islam di seluruh dunia. Lebih-lebih lagi, bulan Ramadan tahun ini disambut dengan lebih meriah selepas 2 tahun menjalani tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Lokasi berbuka puasa awam juga turut dipenuhi dengan lautan manusia. Antara lokasi yang menjadi tumpuan ialah dataran Sungai Kelantan. Kebanyakannya daripada mereka yang ingin berbuka puasa di sini mula mengambil tempat seawal jam 5 petang. Juadah berbuka pula, ada yang membawa bekalan daripada rumah dan ada juga yang dibeli daripada bazar Ramadan berhampiran. Ratusan orang yang memenuhi dataran berkenaan bukan sahaja terdiri daripada penduduk setempat, malah penduduk di Pasir Putih, Tumpat, Rantau Panjang dan Bacok turut sama mengambil peluang ini. Dah 2 tahun dah kita dapat balik beraya. Jadi ala-ala dari sini ambil kesempatan lah main buka puasa sini ni. Kali pertama apa dah ada rasa main buka puasa? 2-3 kali dah. 2 kali ya? Tahu tu? Tahu tu sebab hari tu kan ramai. Sebelum pada PKP pun ramai dah orang duduk sini. Okey, jual dah betul tu beli kau? Beli. Oh ni sebab kita ni kita bawa dari rumah. Istimewa sikit lah. Istimewa sikit. Ramai ni adik-adik kan? Ramai ni bukan adik-adik, kanak-kanak daripada JKN. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudahan seperti ruang solat bagi pengunjung turut disediakan oleh pihak berwajib. Menurut pengunjung, mereka berharap berbuka puasa di tempat awam akan terus dibenarkan kerana aktiviti itu merupakan antara alternatif mereka untuk berkumpul setelah sekian lama tidak bersua. Harapan bagusnya, insyaAllah pada tahun akan datangnya benda ni ke berlaku semua lah.
Sebab benda ni dia akan mengeratkan silaturahmi kita belakang lah. Sekali-sekala kalau dapat berbuka bersama dengan keluarga Bukit Lam macam tu seronok juga ni. Betul. Pernah ada pengalaman? Pernah jugalah kan. Sebelum PKP ni memang kita selalu begitulah. Dan ianya pasti saya kira bukan sekadar makanan tu Rina, tapi suasana bersama dengan rakan keluarga dan beramai-ramai tu dia good for Instagram lah orang kata. Tapi momen tu lah kan untuk kita kongsi bersama. Okey, kita nak teruskan perkongsian. Kita nak mulakan dengan bagaimana berpuasa menyambut Ramadan di perantauan ini. Dan bila bercerita mengenai Tanah Suci Kota Mekah ini, ianya bukan sekadar di perantauan lah, tapi sesuatu yang memang kita kejar untuk meraihkan Ramadan di sana kan? Betul. Dan sebenarnya kami nak bawakan anda penonton Malaysia hari ini, kita nak bersama dengan rakan siaran kita. Yang saya kira antara individu yang bertuah jugalah dipilih di bulan Ramadan ini untuk mengerjakan umrah di Kota Suci Mekah. Dan kita nak bersama dengan Nas Habibur Rahman yang sudah pun bersedia secara atas talian. Assalamualaikum Nas. Nas, kalau dah bersedia, boleh bersama kita. Assalamualaikum. Dengar, Nas? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dengar. Itulah biasa kita buat kat orang. Sekarang ni time dia pula. Buat terkial-kial dia nak tekan tu. Apa khabar, Nas? Khabar baik, Alhamdulillah. Semuanya wah tengok ni. Semua couple kita. Dos dondol, cocok. Alhamdulillah. Pasti ramai yang sangat mencemburi awak lah sebab awak berada di sana di 10 malam terakhir kan. Mungkin boleh kongsikan keadaan persekitaran di Mekah sekarang ini? Wow, Masya Allah. Saya ni pertama kali mengerjakan umrah di Tanah Suci Mekah, di Tanah Haram ni. Dan 10 malam terakhir di Ramadan ni, kalau kita sambut di negara kita memang meriah lah kan. Semuanya terkejar-kejar untuk buat amalan dan kita buat sebanyak yang mungkin untuk mendapat rahmat dari Ramadan yang mulia ini. Tapi di Tanah Suci Mekah ni lain ceritanya. Setakat ini yang saya tahu 3 juta manusia berada di sini sekarang ya. Ramai tu. Dan di kerajaan Saudi Arabia telah membuka semua sekatan. Selalunya kalau nak mengerjakan umrah ataupun kita harus gunakan 2 jenis aplikasi ya. Betul. Iaitu Tawakalna dan Itamarna. Dan kita pun download lah dan kita cuba biasakan diri dengan aplikasinya, takut kena stop dan sebagainya, kerana kalau tiada permit dan tiada umrah dan didapati berada di pekarangan Masjidil Haram tanpa permit, fine dia RM10,000 ya. Okey. Jangan main-main. Tapi setakat ini apa yang saya dapat rasakan, dah tiada lagi sekatan, dah tak ada masa lagi nak cek satu persatu, Etamarna, Tawakalna, semuanya dah khalas, jalan-jalan saja. Jadi apa yang kita nampak kat sini ya, saya buat tinjauan sikit di kawasan pekarangan Masjidil Haram ini. Jadi ini adalah satu daripada jalan utama menuju ke Masjidil Haram. Jadi apa kita nampak kat sini, mereka ni datang dari setiap pelosok dunia ya. Dan mereka datang, ada yang datang sehelai sepinggang, yang datang hanya duit yang cukup untuk sampai ke Tanah Haram, dan mereka cari tempat duduk di sini. Ada yang tinggal di tepi jalan, tidur di tepi jalan, semuanya untuk mendapat rahmat 10 hari terakhir Ramadan. Masya Allah. Dan jadi apa yang kita nampak kat sini, mutawif silakan. Dari seluruh dunia berada di sini. Saya pun jumpalah mutawif dari Malaysia, dan rakyat Malaysia di sini rancak bersedekah ya. Jadi apa kita boleh nampak di sini, siapa yang datang kat sini tak ada makanan langsung, tapi Masya Allah cukup makanan untuk setiap orang yang ada di sini. Ada je orang yang memberikan makanan, memberikan sedekah dan sebagainya. Dan keadaan ini setiap malam sehingga Ramadan yang terakhir, saya difahamkan.
Nas sendiri mungkin boleh kongsi secara peribadilah pengalaman anda sendiri berpuasa di sana. Sebab kita tahu perbezaannya kan. Bila berada di sini kita dapat bersama dengan keluarga, dapat pergi ke bazar Ramadan dan sebagainya. Tetapi di sana khusus kita nak mengejar, nak melakukan amal ibadat ini. Dari segi aktiviti berpuasa di bulan Ramadan ini di sana bagaimana? Saya cakap terang-terang jugalah, saya tak pernah rasa sepenat begini. Walaupun kita mengejar 10 hari Ramadan, kita mencari Lailatul Qadar di Malaysia kan, tapi kita dapat relax, bersantai dengan keluarga, penat kita tidur. Tapi kat sini kita rasa bersalah kalau kita berehat. Jadi setakat ini saya dah mengerjakan umrah sebanyak 2 kali. Dan kali kedua tu kita nak merasa betul-betul macam mana rasanya umat Rasulullah SAW sewaktu mereka mengerjakan ibadah umrah dan haji. Tapi of course lah sekarang ni dah ada batu marmar yang sejuk, ada banyak aircon. kemudahan, saya baru rasa saya tak dapat ambil visual. Kalau saya dapat ambil visual lagi cantik, tapi kena marah dengan orang Arab kat sini. Saya dapat naik skuter elektrik untuk menjalankan sa'i ya. Betul. Sayang tak ada visual di sini. Itu antara kemudahan kan ya. Yang paling mencabar kat sini bila kita lakukan umrah waktu tengah hari. Lepas Zuhur saya mengerjakan umrah sebab kita kejar dengan berjuta umat manusia kat sini bersesak-sesak. Saya pakai mask, ibu saya pakai mask, saya bawa ibu saya sekali dengan abang saya. Jadi kita ni rasa janggal sikit. Semua tengok kita pakai mask, kenapa awak pakai mask, dah semua dah terbuka dah. Tapi kita masih ambil langkah berjaga-jaga. Dia cakap lah pakai mask. Tapi semua dah roh jalan. Jadi kita kekalkan SOP kita sebab kita nak balik ke Malaysia nanti kan. Tapi apa yang penting bila kita mengerjakan umrah di sini dengan matahari tegak kat atas kepala dengan keadaan berpuasa, sangat mencabar. Saya malam semalam saya kejang utut saya tak pernah kejang utut selama berpuasa. Baik, ini pasti satu pengalaman. Saya percaya Nas juga ada berkongsi serba sedikit. Nas, selamat menunaikan ibadah umrah juga. Jaga diri di sana ya. Terima jaga kasih. Kesihatan. Saya juga doakan rakan-rakan tugas saya di MHI semuanya menjalankan ibadah puasa dan kita kejar-kejarlah buat ibadah di sini. Saya doakan untuk anda semua. Amin. Saya doakan supaya menjadi lebih handsome. Amin. Rina semakin cantik saya nampak di Allahu sini. Akbar. Terima kasih. Nas, terima kasih jaga diri Nas. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam semua. Baik, itu antara pengalaman yang tak semua orang boleh dapat. Betul. Dan lebih manis kalau kita kata dijemputlah kan untuk mengerjakan umrah lagi pertama kali. Nas bersama kita nanti akan ada perkongsiannya lagi. Tapi sekarang kita nak berehat seketika. Kita akan berehat seketika, kembali lagi. Selepas ini ada banyak lagi perkongsian yang akan kami bawakan khusus untuk anda di MHI. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Kalau tadi kita kongsikan bagaimana mungkin orang kata pengalaman berpuasa di Kota Mekah, ini kita nak bawakan jauh ke kota romantis dunia. Kita nak terbang ke kota Paris, nak bersama biasa Petri Yahya macam ni. Okey, kita nak bersama dengan saya perkenalkanlah ya. Namanya adalah Abuzar El-Faransi, salah seorang usahawan rakyat Malaysia berada di sana. Kabarnya dah hampir 11 tahun. Jadi kita perkenalkan juga. Assalamualaikum Abuzar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Hanif. Ya, jangan terpedaya usianya dah 30 tahun tapi nampak macam 18 tahun ni. Muda lagi ni. Baik Abuzar, kita nak tahu jugalah sepanjang anda berada di Paris selama 11 tahun. Mungkin dah terbiasalah dengan suasana berpuasa di Paris. Kalau boleh dikongsikan kepada kami ni, ada perbezaannya bagaimana menjalani ibadah puasa di sana? Jadi alhamdulillah, terima kasih Kak Rina. Sama-sama. Jadi terima kasihlah kepada MHI kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi dengan pengalaman di sini. Dan alhamdulillah perbezaan dia, mungkin saya sendiri pun rasa pengalaman di sini sangat unik. Jadi bermula dengan permulaan Ramadan pada tahun ini, apa yang uniknya adalah
di kota Paris sendiri salji turun dengan lebat. Wow. Jadi pada awal tu memang sangat unik lah. Padahal seminggu sebelum tu keadaan di sini cuaca sangat panas. Tapi pada permulaan Ramadan salji lebat di kota Paris. Sedangkan kota Paris susah juga nak salji. Oh ya. Jadi satu benda yang unik lah di sini. Okey. Lepas tu mungkin Abu Zar, kalau nak mungkin dikongsikan, saya boleh kongsikan jugalah dengan bagaimana suasana tarawih di sini. Betul. Sedikit berbeza. Kita pun semua sedia maklum tentang kita dah hampir 2 tahun dah. Kalau di sini sekalipun, di sini pun solat tarawih pada 2 tahun ke belakang kita solat di rumah. Jadi tahun ini adalah tahun yang mana kita boleh bertarawih secara sepenuhnya di masjid. Solat tarawih di sini memang sangat penuh lah. Walaupun masjid banyak di sini, disebabkan komuniti Muslim yang begitu ramai, masjid tetap penuh. Walaupun sekarang kalau kita lihat, dah ke fasa ketiga Ramadan, masjid masih penuh. Kalau kita semua sedia maklum, basically tarawih ini di hujung-hujung nanti akan berkurang sehinggalah tinggal imam dan Bilal saja kan. Tapi di sini sampailah sekarang masjid masih penuh, masya-Allah. Sampaikan kalau kata nak solat tarawih ataupun witir tu terpaksa bergili-gili. Kalau kata piramid tu 2 rakaat tarawih kau, 2 rakaat tarawih aku. Macam tu lah nak kata penuhnya. Kena berkongsi. Okey, tadi katanya komuniti ataupun masyarakat Islam di sana ramai. Ianya bercampurlah dari pelbagai latar belakang ya, bukan rakyat Malaysia saja kan? Betul lah Bang Hanif. Kat sini kalau ikutkan, sebabkan France ni dia adalah negara penjajah ataupun dia takluk banyak negara. Kalau kita semua sedia maklum ataupun rata-rata kita faham, bahagian utara Afrika adalah negara-negara contoh macam Algeria, Morocco, Tunisia, bahkan beberapa negara Afrika yang lain, Comoros, Reunion, lepas tu ada Mali, ada Senegal. Semua ni adalah negara jajahan dan mereka ni hampir semuanya adalah Muslim. Jadi kat sini kita ada masjid Arab, kita ada even masjid Mesir pun ada. Lepas tu kita ada juga masjid Sri Lanka, masjid India, masjid Comoros, masjid Turki. Jadi suasana dia memang sangat berbeza. Kita boleh melihat bagaimana budaya mereka mengamalkan ataupun mengimarahkan Ramadan itu dalam keadaan budaya mereka. Sri Lanka lain sikit, Arab lain sikit, begitulah. Tapi kalau boleh dikongsikan, kita juga difahamkan ada pelbagai program yang dilaksanakan di sana kan, supaya dapat orang kata sama-sama menikmati suasana itu seperti di Malaysia. Kita nak sentuh tentang program infak di sana. Bagaimana Abu Zar? Okey, kalau program infak ni kita boleh pecahkan beberapa jenis lah. Kalau daripada masjid sendiri, program infak mereka memandangkan ada beberapa masjid yang masih lagi dalam fasa berhati-hati. Mereka tahun-tahun sebelum ini mereka memang sentiasa bukalah untuk kita berbuka bersama pada waktu berbuka tu. Tapi tahun ini mereka hanya dapat buat agihan program-program infak, maksudnya agihan pack berbuka. Mereka dari pukul 3 petang sampai ke 5 petang akan adalah sukarelawan yang datang untuk packingkan barang-barang, masukkan makanan, buah-buahan, minuman dan agihkan pada selepas asar. Jadi itu adalah program infak yang datang kepada masjid lah. Tetapi ada juga dalam kalangan kita Malaysian juga yang ambil inisiatif untuk buat sendirilah infak tu. Maksudnya kita macam saya sendiri, sekali puji bagi Allah, macam 2 hari lepas kita buat nasi biryani ayam, tambah ayam goreng berempah, kita tambah lagi kentang goreng. Kita buat lebih kurang dalam 2 periuk besar untuk kita agihkan kepada masjid. Dan kita beri juga kepada kejiranan kita, khususnya komuniti Muslim lah, masya-Allah. Bila awak bercerita macam ni rasa macam tak jauh pula kan? Itulah, rasa macam bukan di Paris sana tu, rasa macam Paris Malaysia pula. Okey, saya tertarik sebab antara awak kongsikan jugalah berkaitan dengan Bazar Ramadan di Paris ni. Okey, macam mana suasana ni Bazar Ramadan di sana ni? Alhamdulillah, ini adalah antara program yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia di sini. Sekali puji bagi Allah. Kita bersyukur juga, terima kasih kepada pihak embassy, khususnya perwakilan lah, yang diketuai oleh isteri kepada Datuk Duta yang cuba untuk membawa kemeriahan supaya kita dapat menyemarakkan kan sambutan Ramadan kali ini. So 2 hari telah dibuat Bazar Ramadan ni di Paris.
pada 9 hari bulan dan pada 23 hari bulan. Maksudnya hari Sabtu lah. Memang kedatangan memang sangat mengejutkan. Ramai rakyat Malaysia yang datang daripada hujung-hujung Perancis ni datang ke Kota Paris untuk beli juadah-juadah nasi kerabu. Macam-macam lah. Saya pun tak terkata, memang banyak sangat menu dia. Saya sendiri pun dengan keluarga datang. Kita nak beli semua tapi tak cukup sebab ramai sangat kan. Lepas tu kedai kita alhamdulillah. Dari segi iftar ni, nak tahu juga selain daripada berbuka puasa bersama dengan keluarga kat rumah, ada tak sebarang program iftar bersama dengan komuniti Malaysia? Alhamdulillah, ialah kita pun memandangkan bulan Ramadan adalah antara bulan yang kita ada peluang untuk berkenalan, berkasih sayang dengan Muslim community di sini. Saya sendirilah memang kebanyakannya masa saya berbuka di luar, maksudnya di masjid, dan masjid ni pula saya bawa anak-anak. Di sini saya akan bawa anak saya 4 orang dulu. Kadang-kadang pergi berdua, kadang-kadang berempat, kadang-kadang saya seorang. Kita ke masjid supaya kita dapat lihat suasana mereka. Sangat-sangat menarik. Kalau macam di Sri Lanka, untuk Abang Hanif dengan Kak Rina, nak tahu, kalau di macam Sri Lanka, mereka punya budaya berbuka sangat unik juga. Mereka akan buka dengan bubur lambuk. Daripada hari pertama sampai hari ke-30 Ramadan, kebiasaannya akan berbuka dengan bubur lambuk, akan ada sedikit kari pap, dan mereka akan minum air kosong ataupun air bandung, bandung selasih. Cuma kadang-kadang diselangi dengan biryani kambing. Kalau di masjid-masjid Arab berbeza, mereka ada sup harira ataupun syu'bah yang menjadi makanan tipikal waktu Ramadan. Khususnya mereka datang daripada Morocco, Algeria, Tunisia. Ini adalah makanan mereka. Okey, kalau awak pula di sana, apa juadah yang mesti ada untuk berbuka? Kalau saya memang saya makan nasi je. Wife makan buat. Okey. Walaupun saya dah lama kat sini Abang Hanif. Walaupun dah lama tapi memang saya makan nasi je. Selera tetap Malaysia. Sangatlah. Kat sini biasa banyak roti. Roti, keju kan. Tapi saya memang masih lagi makan nasi. Anak-anak lah mungkin boleh dah sikit-sikit makan roti, makan cheese, makan keju kan. Okey. Abu Zar, sebelum kita nak tamatkan perbincangan ini, mungkin sedikitlah ucapan kalau ada kaum keluarga yang sedang menonton anda ketika ini. Alhamdulillah. Saya mengucapkanlah salam Ramadan daripada saya. Saya pun mengharapkanlah agar bulan yang mulia, hari yang mulia ni, kita sama-sama berdoa pada Allah Ta'ala. Moga-moga masing-masing daripada kita dikurniakan kebahagiaan dan kejayaan dunia akhirat, insya-Allah. Walaupun di mana kita berada. Baik. Okey, betul. Sikit lagi nak raya ni kan. Selamat beraya di perantauan juga, Abu Zar. InsyaAllah Abang Hanif dengan Kak Rina juga. Saya ada tengok IG, Instagram awak juga. Awak pun banyak berkongsi berkenaan aktiviti sana. Jadi teruskanlah supaya ini boleh menjadi inspirasi kepada kita juga ya. InsyaAllah. Jaga diri, kirim salam dengan keluarga ya. Okey, terima kasih semua. Kak Rina, Abang Hanif semua, insyaAllah. Sama juga jaga diri baik semua. Betul. Okay. Itu dia tadi perkongsian Abu Zar yang menetap di Paris 11 tahun lamanya ya. Betul lah kan, dan keluarga juga berada di sana dan ada perkongsian yang dibawakan. Tapi yang penting tetap makan nasi ya. Okey. Orang Malaysia lah kata kan. Selera Malaysia tu tetap ada walaupun di Paris dah 11 tahun. Okey. Kita nak bawakan ini satu perkongsian ataupun masa yang dah tibalah. Dengan tiba masanya. Dengan lagunya Husnul Khatimah. Mereka pun telah bersedia, jadi kita nak persilakan Rabbani untuk bersama kita di Malaysia hari ini. Silakan. Rintangan halangan cabaran
maghfirah darinya ke akhir usia. Segala yang indah cuma ada di sana ketika bertemu Pencipta Maha Esa. Dunia hanya pinjaman, tiada yang berkekalan. Bersaksi air mata merawat hati yang bernoda. Kita hamba penuh dosa-dosa, mujahadah dan mencari husnul khatimah. Tiap detik, tiap langkah dipenuhi pengharapan keampunan agar mati penuh mulia. Kita hamba penuh dosa-dosa, mujahadah dan mencari husnul khatimah. Moga ada kesempatan menjejaki jalan pulang darinya ke akhir usia, rahmat dan redha-Nya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana ni dah pakai baju raya Betul. ni? Meriah ni warna-warni ni. Ambil mood. Ambil mood. Okey, boleh. Ya. Baik, yang kami banggakan, Rabbani perjalanannya 25 tahun, masih lagi kekal, masih lagi relevan dalam industri nasyid. Sebelum kita nak cerita tentang Husnul Khatimah ni, nak tahu jugalah petua rahsia terus kekal bersama. Alhamdulillah, petuanya cukup makan. Kami dia kesefahaman tu lah. Orang kata khilaf antara seorang tu tetap ada. Okey. Tetapi kita setiap orang sebenarnya ada tugas dia. Kalau pakaian saya jaga. Okey. So semua kalau bincang saya akan putuskan contoh. Kalau pasal duit, dia tak ada duit, macam mana nak buat? Contoh. So setiap orang ada dia punya tanggungjawab. Alhamdulillah. Jadi kesefahaman tu sebab gini, sebab dalam apa jua organisasi ketua tu penting. Betul. Jadi kita orang semua ketua. Ada bahagian masing-masing ya. Bincang-bincang keputusan tu sepakatlah. Sepakat. Okey, pernah tak terfikir sebab kalau 25 tahun ni kalau ada anak ni dah kerja ni, dah tamat universiti dah kerja ni kan. Dah kahwin dah, dah bercucu dah ni. Belum. Tapi masa 25 tahun yang lepas lah ketika Rabbani ditubuhkan, pernah terfikir tak boleh pergi sampai ke 25 tahun sampai sekarang? Alhamdulillah, terfikir itu tidak. Tetapi bila kita meletakkan kita ambil nasyid ni sebagai tanggungjawab kita untuk orang kata laluan untuk kita menyampaikan mesej-mesej dakwah nasihat. Jadi kita yakin benda tu dia sampai bila-bila. Kami teringat arwah Ustaz Asri. Sampai ada satu time tu kita orang ni banyak jemputan majlis selawat, tahlil, doa selamat. Dia buat lawak, dia kata apa? Jom kita buat syarikat solat hajat entertainment. Sampai macam tu sekali lah. Maksudnya kita nak berada dalam industri ni tu. Alhamdulillah. Terima kasih jugalah pada semua peminat, sahabat-sahabat sebenarnya. Bila arwah Ustaz Asri tak ada tu, kami terasa bukan setakat semua kumpulan-kumpulan nasyid artis, tetapi sahabat-sahabat kami tu yang dah lama tak kontak datang support kita sampai sekarang. Alhamdulillah. Baik, kita nak cerita tentang Husnul Khatimah. Kita tahu setiap daripada kita ni kalau dalam solatnya itulah doa. Salah satunya nak mintakan pengakhiran yang baik. Bagaimana melihat ianya satu mesej yang baik untuk disampaikan kepada penonton? Alhamdulillah, setelah 2 tahun kita diuji dengan COVID-19. Jadi kami rasa kita pun tak plan. Kebetulan kami ada kerjasama dengan Datuk Hassan Ali untuk projek Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi kita datang idea nak buat satu single khas untuk projek ni.
dia tersenyap sekejap. Saya kontak Hafiz Hamidun yang buat melodi lagu ni dan Fitri Yahya. Itulah pencipta liriknya. Dia yang semangat ni, so kami betul-betul ni lagu ni. Setiap kali ada anugerah, kalau dia buat lirik orang lain, memang kami kata, bila kita nak try dengan ni Fitri ni kan. Alhamdulillah untuk projek ni kami rasa memang sesuai. Kami dengar, tengok, baca liriknya pun Masya Allah. Dan respon daripada peminat-peminat yang mendengar lagu Husnul Khatimah ni, memang lagu ni dia meruntun jiwa kita untuk terus semangat. Dia bukan terus sedih, tak bermain, tapi kita nak orang dengar mesej lagu ni terus bersemangat setelah 2 tahun kita diuji dengan COVID-19. Betul. Jadi 2 tahun kami tak ada modal dah, show tak ada. Tapi Alhamdulillah untuk rakaman lagu Husnul Khatimah ni dan klip videonya di sponsor sepenuhnya oleh Garam Sasa. Itu yang specialnya. Terima kasih kepada Garam Sasa. Baru saja dilancarkan juga kan. Menarik jugalah, kita pun ada tengok. Dan kau nak kongsikan sebab kita tahulah sambutan kepada nasyid sebegini pun kita sangat rindu dengan irama dan melodi sebegini. Diterima dengan sangat baik oleh peminat? Alhamdulillah. Lokman jawab sikit, silakan. Alhamdulillah. Walaupun mungkin ada setengah pihak yang mengatakan irama nasyid ni bermusim. Masa bulan Ramadan je yang dikeluar. Waktu bila disiarkan azan je baru keluar lagu nasyid. Tapi alhamdulillah, sebenarnya kalau kita tengok media-media sosial, terutama kalau kita tengok munsyid, Persatuan Munsyid ni, setiap bulan memang ada lagu ataupun produk yang dikeluarkan oleh kumpulan-kumpulan nasyid ni. Alhamdulillah. Cuma mungkin di segi pengiklanan ataupun promosi di TV-TV yang mainstream yang biasa ni mungkin kurang sikitlah. Tapi kalau di media sosial, di TikTok pun ada. Pun banyak walaupun nasyid kan. Tapi di TikTok pun meriah juga. Alhamdulillah. Dan ia sekurang-kurangnya boleh menangkaplah orang kata jiwa dan hati generasi kita yang baharu ini kan. Kami doakan yang terbaik untuk perjalanan Rabbani. Mudah-mudahan terus kekal, terus memberi inspirasi dan mesej yang baik dalam lagu. Tapi special Ramadan ni, nak panggil juga peminat mungkin nak cari Rabbani kat mana bulan puasa ni. Kat mana tu? Jadi tradisi kami memang setiap kali bulan puasa, dia biasa 2-3 bulan sebelum puasa tu, kawan-kawan dah tanya dah, tahun ni kat mana, tahun ni kat mana. Jadi datang ramai-ramai dekat Disaji Dewan Pandan Felda. Sepanjang Ramadan kami kat situ. Specialnya, selain menu dia best-best, kita punya konsep Turki dan Melayu. So ada masakan Timur Tengah, ada masakan Melayu. Kita buat persembahan kat situ. Dan kita ada cabutan bertuah. Ada pakej umrah, ada pakej percutian, pakej dalam dan luar negara. Tajaan AET Travel. Ustaz Asri Ubay seorang tak ada juga kat umrah lah. Betul. Harap dijumpalah sahabat. Tapi boleh nampaklah pakaian pun nanti meriah jugalah di sana. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Ini satu penghargaan kepada kami juga di MSI dari kehadiran Rabbani. Rindu MSI, dah lama sangat dah. Betul. Okey, lepas ni boleh kerap lah. InsyaAllah. Ada rezeki kita jumpa lagi. Janji semua Okey. Ini Rabbani dan kita nak berteriak seketika, tapi sebelum itu kita kongsikan seperti biasa bulan Ramadan ini berkaitan dengan audit solat, dan kali ini kita nak memberi pencerahan berkaitan dengan rukun solat duduk di antara 2 sujud. Silakan. Okey, untuk kali ini kita nak fokuskan pula kepada duduk antara 2 sujud ataupun lebih dikenali sebagai duduk iftirash, iaitu kita letakkan punggung kita di atas kaki kiri dan kaki kanan kita, ibu jari dan termasuklah jari yang lain, kita lipatkan menghadap kiblat. Akan tetapi, kesalahan ramai orang ialah bila duduk iftirash ini, dia akan meletakkan punggungnya ke atas kedua kaki, kanan dan juga kiri. Jadi cara yang betul ialah letakkan punggung kita di atas kaki kiri dan kaki kanan kita angkat, kemudian jari jemari kaki kanan kita lipat menghadap kiblat. Jadi jom kita betulkan mana yang salah, mudah-mudahan sempurna solat kita. Baik, kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Ini yang pastinya kita nak meningkatkan ganjaran pahala di bulan Ramadan ini, menyentuh tentang kutipan dana. Kempen Demi Surauku bersama dengan Ustaz Said Nur Hisham, pendakwa selebriti dan juga jurucakapnya. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah. Baik Ustaz, kita nak terus bercerita tentang kutipan dana kempen Demi Surauku ini Ustaz. Kalau boleh Ustaz kongsikan perkongsiannya, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama sekali kita timbulkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih izinkan kita untuk bernafas, untuk hidup sehingga ke hujung-hujung Ramadan. Tadi kita sempat dengar nasyid daripada Rabbani berkenaan dengan husnul khatimah. Ya. Ya Allah, kurniakan kepada kami semua husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan Allah redha, meninggal dalam keadaan kita melakukan sebanyak mungkin bekalan untuk kita bawa ke sana. Di antara bekalan yang sangat-sangat perlu untuk kita bawa di sana sudah pastinya bekalan pahala. Kalau orang yang bekerja sampai masa dia pencen, masuk duit pencen. Kita yang hidup di dunia perlu juga bila masuk dalam kubur kena ada pencen-pencen yang berjalan, yang mengalir ke dalam akaun pahala kita. Maka antara amalan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita meninggal akan berjalan pahala, pencen pahala ke dalam akaun kita dalam kubur dah. Antaranya disebut sadaqatun jariyah. Sedekah yang terus dimanfaatkan, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Dan di antara sedekah yang mengalir pahala, ini kempen yang Yayasan Ikhlas kita jalankan. Kempen Demi Surauku. Allahu Akbar. Yang pertama sekali, apa yang dilakukan oleh Yayasan Ikhlas selepas berlaku banjir baru-baru ni di Selangor, di Pahang. Yayasan Ikhlas menggerakkan pergi baiki, tukar kapek, baiki masjid surau yang terjejas. Alhamdulillah, hasil sumbangan daripada masyarakat. Moga-moga ia menjadi sedekah jariah kepada masyarakat. Dan sekarang antara yang diusahakan oleh Yayasan Ikhlas dalam usaha nak membina sebuah masjid di satu kawasan pedalaman Sabah di Long Pasir. Long Pasir ni kalau dari KK dia 6 jam ke Sipitang, kemudian dia masuk dalam 3 jam lagi, memang kawasan pedalaman lah. Nak masuk pun kena guna laluan balak. Untuk kita bina sebuah masjid di kawasan Long Pasir ini, yang mana ada umat Islam, walaupun tidak ramai, tetapi umat Islam di sana selama ni pun nak solat tumpang di pos tentera yang muatannya pun dalam 12 orang gitu. Jadi kita menyambut Ramadan, kita berterawih dan tak lama lagi kita akan solat Idul Fitri. Di sana tak ada. Mereka tak rasa tak ada tempat untuk solat beramai-ramai sebegini. Maka ini peluang kepada masyarakat untuk ni lepas siap untuk kita bina masjid. Kita tak mampu mungkin nak pergi ke Sabah. Mungkin kita tak mampu nak masuk ke kawasan pedalaman. Alhamdulillah, Yayasan Ikhlas dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Sabah, dengan kerjasama Majlis Dakwah Negara Cawangan Sabah, kita sedang usahakan. Tapak ada dah. Tapak dah ada untuk bina masjid ni. Sekarang ni perlu dana untuk pembinaan. Jadi para penonton ambil kesempatan bulan Ramadan. Acik-acik ambil gambar dekat skrin TV sekejap. Ada nombor akaun, ada maklumat kempen Demi Surauku Yayasan Ikhlas. Acik ambil gambar sekarang, nanti tunjuk ke anak. Ini kita boleh tengok ada gambar suasana keadaan saudara-saudara kita di pedalaman Sabah. Bukan cerita jauh, ini bukan cerita di Afrika, di Bangladesh, tapi ini cerita di Sabah. Boleh ambil gambar. Yang nak tengok aktiviti yang dilakukan oleh Yayasan Ikhlas, boleh terus ke page Yayasan Ikhlas pun boleh. Kalau nak pergi ke website khusus untuk pembinaan masjid di Long Pasir Sabah ni,
boleh ke www.sedekahsini. Ataupun kalau yang canggih sekarang, ada QR code dekat skrin. Kita scan je. Tweet. Allahu Akbar. Ini bulan Ramadan yang kita tinggal beberapa hari sahaja lagi, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan saleh dalam bulan Ramadan digandakan pahala bandingkan pada bulan-bulan yang lain. Kita tak tahu adakah kita sempat lagi ataupun tidak dengan Ramadan yang akan datang. Secara mara kita, ada sahabat kita yang telah pergi meninggalkan kita. Ramadan tahun lepas yang terakhir buat dia. Moga-moga kita dapat, saya dengar sekejap tadi, Rabbani nasyid husnul khatimah. Akhir yang baik dalam hidup kita ni. Akhir yang kita ada bekalan. Banyak sedikit, nombor 2. Yang penting ikhlasan. Tapi kalau kita ni tak berjaya didik jiwa kita dalam bulan Ramadan, dia tak ada istilah sedikit tapi ikhlas. Dia akan ada istilah, aku nak bagi sebanyak mungkin yang aku mampu dan aku ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pencen kubur kita. Bila kita duduk dalam kubur lagi, nanti orang guna masjid ni, salat, majlis ilmu, pahala mengalir pada kita, insya-Allah. Rina. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan semangat yang diberikan ini juga bakal membawakan perakhiran yang baik kepada setiap individu yang menyumbangkannya. Orang kata pahala yang berterusan, ya Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz Nur Hisham, pendakwah selebriti dan juga jurucakap bersama kita pada hari ini menyentuh tentang kempen Dana Demi Surauku. Sekejap lagi kita nak bawakan lagi perkongsian bersama dengan Hanif Miswan, semuanya di Malaysia hari ini. Baik, terus kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita ingin bawakan kepada anda satu lagi perkongsian. Ini berkaitan dengan dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wat Thaibah, Pantai Remis Perak. Saya nak perkenalkan tamu kita, sangat sigap orangnya, iaitu Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar, Duta Khas Jawatankuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Wat Thaibah, Pantai Remis Perak bersama kita. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tak boleh sesegak ni pula. Tak apa, sama-sama kita Ustaz. Ustaz, mungkin kita nak kongsikan berkaitan dengan pengenalan tentang Madrasah Darul Ulum wal Qiraat yang bakal membangunkan Masjid Al-Ulum Wat Thaibah di Pantai Remis Perak ni Ustaz. Silakan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Semenjak daripada tahun 2020 hari itu, kita dalam proses untuk membangunkan sebuah masjid Salih Alaihi Wasallam, iaitu Masjid Al-Ulum Wat Thaibah di Pantai Remis Perak ini, di bawah Ustaz Ismail Ulum wal Qiraat, satu madrasah tahfiz yang telah siap berada. Ada pelajar-pelajar kita dekat situ, tapi dah ada keperluan untuk kita membina sebuah masjid. Yang masjid ini bukan sekadar masjid tempat solat, tetapi masjid yang kita sediakan berbagai fasiliti yang lain. Antaranya ialah kelas pengajian, bilik permusafiran, bahkan pusat ekonomi, Salih Alaihi Muhammad, dan kita akan menyusun pelbagai program-program, antaranya program khusus haji dan umrah, Salih Alaihi Muhammad, kelas-kelas pengajian hadis, pengajian kitab fiqh dan kitab-kitab pengajian kitab-kitab lama, sebagai kitab dia panggil kitab kuning, kitab turath. Dan Salih Alaihi Muhammad akan mampu untuk menampung Salih Alaihi Muhammad 3,000 jemaah pada satu masa, untuk kemudahan 17,000 penduduk di Allahumma salli ala Muhammad, kawasan Salih Alaihi Muhammad yang berhampiran ataupun kawasan berdekatan dengan masjid kita ni. 17,000 seluruh penduduk kawasan tu. Jadi insya-Allah masjid kita ni bukan sekadar masjid yang akan kita ulang alik untuk solat, tetapi pelbagai lagi aktiviti-aktiviti pengajian yang akan berlangsung. Dan seperti yang tuan-tuan lihat, pembangunan sekarang ini sudah pun mencecah lebih 50%. Sekarang sedang pemasangan kubah masjid, dan alhamdulillah masjid ini akan dimanfaatkan oleh 300 pelajar-pelajar tahfiz pada satu masa, yang sekarang ni telah pun ada, cuma jumlahnya kurang lagi lah. Dan insya-Allah bila siap nanti kita mampu untuk menempatkan 300 para pelajar tahfiz di Masjid Al-Ulum Wat Thaibah di Pantai Remis Perak ini, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Ustaz, kalau boleh nak dikongsikan perkembangan terkini kutipan dana yang telah dikumpulkan dan disumbangkan oleh orang ramai ni Ustaz?
Alhamdulillah, saya ingin ucap jutaan terima kasih dan ingin doakan kebaikan-kebaikan, kesejahteraan, gandaan, lipat kali ganda pahala yang Allah akan berikan kepada sahabat-sahabat kita yang menyokong daripada awal, daripada tahun lepas, kita semenjak Ramadan terlepas hingga Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita telah berjaya untuk membuat kutipan sebanyak 13 juta ringgit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Banyak yang telah tuan-tuan berikan dan kita mampu untuk bangunkan apa yang kita ada sekarang ni dengan jumlah yang tuan-tuan telah berikan. Namun begitu, keseluruhan projek menelan belanja 25 juta ringgit. Dan kita ada 12 juta ringgit lagi yang perlu kita cari pada setakat hari ini insya-Allah. Dan semuanya ada di sisi tuan-tuan. Ada dengan tuan-tuan, cuma nak mengambil ni keluar daripada poket tu ataupun daripada kita punya handphone tu. Insya-Allah tuan-tuan sekalian salih selamat. Dan apatah lagi kita berada pada 10 akhir Ramadan ini. Insya-Allah tuan-tuan salih selamat, mudah-mudahan apa yang tuan-tuan telah berikan dan tuan-tuan akan berikan, Allah akan melipat gandakan ganjaran pahalanya sesuai dengan kelebihan-kelebihan yang akan kita perolehi dalam bulan Ramadan ini insya-Allah. Insya-Allah itu juga yang kita kejarkan. Mungkin di kesempatan ini Ustaz kita nak refresh sikit berkaitan dengan kebaikan berinfak terutamanya untuk pembinaan masjid ni Ustaz. Sudah pasti ada kebaikannya kalau ada orang-orang yang susah, yang kita sediakan rumah untuk dia, kemudian dia dapat memberi manfaat kepada ahli keluarganya dengan nafkah yang baik, dengan rumah perlindungan yang baik sebagainya. Setiap apa kebaikan dilakukan oleh mereka dalam rumah tersebut akan mendapat manfaat di sisi kita dunia hingga akhirat. Apatah lagi anak kita bangunkan ini ialah rumah Allah. Yang Nabi SAW menyebutkan tentang para siapa yang membina sebuah rumah, sebuah masjid, walaupun sebesar sarang burung saja Allah akan membina satu rumah untuknya dalam syurga. Dan subhanallah saya semat, Nabi SAW menyebutkan tentang 6 perkara ataupun 7 perkara yang apabila matinya seseorang itu, dia berada dalam kubur dah, maka pahala akan berterusan sampai kepadanya tidak terputus, iaitu salah satunya ialah salat Jumaat, membina masjid. Dan subhanallah Nabi SAW menyebutkan tentang salatun idza mati ibni Adam inqata amalu ila salat. Bila mati saja anak Adam maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua al-ilmu yang tafa'u bih, yang ketiga solat yad'ulah. 3 waladun solehan yad'ulah. 3 perkara yang bila dia mati maka terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Ini yang sedang kita lakukan, ini sedang kita kempen. Bagi sedekah jariyah kita bangunkan masjid, setiap apa yang diuruskan ataupun diibadatkan orang yang memanfaatkan masjid tersebut, maka setiapnya akan jadi ganjaran pahala untuk kita. Bayangkan pelajar tahfiz yang membaca Al-Quran daripada pagi sampai ke malam, setiap huruf tu ada ganjaran pahala untuknya dan kita akan mendapat tidak kurang walaupun sedikit. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat. Anak-anak kita ni mudah-mudahan satu hari nanti akan jadi alim ulama, mengajar masyarakat dengan agama, menyampaikan ilmu. Kalau tak kerana masjid yang kita tolong pakat-pakat bantu bina ini, maka tak ada lah peluang itu. Dan mereka mendapat manfaat daripada ilmu yang bermanfaat itu. Mudah-mudahan kita pun dapat menumpang manfaatnya. Yang ketiga ialah doa anak-anak yang soleh. Yang belajar dekat sini, insya-Allah mudah-mudahan mereka jadi anak-anak yang soleh, mendoakan ibu dan ayahnya. Ilmu diambil daripada madrasah kita bina ni, insya-Allah. Tuan-tuan, tak akan rugi tambah-tambah kita berada di 10 akhir Ramadan ni. Allahumma salli ala inilah waktu dan peluangnya untuk kita infak sungguh-sungguh, insya-Allah. Tuan-tuan bantu kami, ada nombor telefon yang tertera, tuan-tuan boleh call untuk dapatkan maklumat, nombor akaun, tuan-tuan screenshot, ambil gambar. Yang paling penting ialah fastabiqul khairat, cepat-cepatlah buat kebaikan ni, insya-Allah. Nah, mudah-mudahan jadi manfaat yang sebaiknya untuk kita. Insya-Allah. Ustaz, semoga dipermudahkan, semoga keberkatan 10 hari terakhir Ramadan ini juga berjaya untuk mendapatkan dananya Ustaz ya. Insya-Allah. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar, insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Ustaz Jafri Abu Bakar, Duta Khas Jawatankuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum At-Thaibah di Pantai Remis, Perak. Okey, itu sedikitnya dan kita nak terus ke perkongsian. Silakan Rena. Baik, ini perkongsian kita nak bawakan bagi anda yang mungkin nak meriahkan sambutan Aidilfitri berkenaan dengan Music Night for Raya bersama dengan artis-artis kegemaran anda seperti Aina Abdul, Kai Bahar, Baby Shima dan Floor 88 dalam Malam Muzik YouTube. Edisi raya di platform YouTube TV3, TV9, Drama Sangat dan Hot TV. Dan tayangan ini daripada raya pertama jam 9 malam. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk menyaksikannya. Okey, ini raya meriah lah. Okey, esok Malaysia hari ini akan kembali bersiaran dan esok adalah hari sambutan Hari Imunisasi Sedunia.
Jadi akan ada pencerahan lah juga informasi-informasi berkaitan dengan imunisasi ni. Apa yang perlu kita tahu, apa mitosnya, apa faktanya dan juga pengetahuan kita bersama. Baik, itu saja yang kami bawakan untuk hari ini. Betul. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua. Saya Hanif Miswan. Saya Hazrina Kasim. Senyum selalu. Assalamualaikum. Bye. Itulah kehidupan, rintangan, halangan, cabaran tak berhenti.